Okey, jadi kita sambung pada bahagian 2 untuk geobencana ni. Jadi kita masih lagi membincangkan mengenai pemanasan global, di mana pemanasan global ini sebenarnya permulaannya daripada kesan rumah hijau. Jadi kesan rumah hijau ni biasanya melibatkan satu kawasan yang tidak berapa luas, tapi bila ianya berlaku di seluruh dunia, maka ini yang dipanggil sebagai pemanasan global. Jadi kesan rumah hijau, kalau dilihat pada gambar rajah ini, ianya berlaku. Yang pertamanya, kita kena tahu ada cahaya yang dalam bentuk ultraviolet ataupun sinar ultra ungu yang masuk ke bumi, dan sepatutnya sinar ultra ungu ini yang mempunyai haba yang tinggi ini, sebahagian besar daripadanya akan dipantul semula oleh lapisan ozon kita untuk lepas ke angkasa semula. Tapi bila berlaku pengumpulan gas-gas rumah hijau, contohnya gas karbon dioksida dan juga gas metana sebagai contohnya, terkumpul dengan banyak dalam ruang angkasa kita ataupun dalam atmosfera kita, gas-gas ini ianya boleh memerangkap tenaga haba. Jadi bila terlampau banyak tenaga haba terperangkap di dalam atmosfera kita, ini yang menyebabkan berlakunya peningkatan suhu yang berlaku secara seluruh dunia atau global. Yang ini yang menyebabkan fenomena pemanasan global. Jadi ini nak tunjukkanlah sebahagian besar haba sepatutnya terbebas ke angkasa lepas, tapi oleh kerana gas karbon dioksida, gas metana ini boleh memerangkap haba dan ianya banyak dalam atmosfera, ini yang menyebabkan haba terperangkap, dan ini akan meningkatkan suhu bumi, suhu seluruh dunia. Ini mana yang ditafsirkan sebagai pemanasan global. Okey, pemanasan global adalah peningkatan suhu purata atmosfera pada kadar yang tidak normal. Dipercayai bahawa kesan rumah hijau merupakan penyumbang utama kepada pemanasan global, dan haba yang diterima daripada matahari terperangkap di atmosfera kerana kepekatan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana yang terlalu tinggi. Dan haba yang terperangkap itu akan mencetuskan peningkatan suhu dan dikenali sebagai kesan rumah hijau. Kesan sampingan yang disebabkan oleh pemanasan global termasuklah yang pertamanya berlakunya perubahan cuaca dan juga iklim. Contohnya apa yang kita alami di Malaysia sendirilah, di mana saban tahun suhu di Malaysia semakin meningkat. Buktinya mudah. Buktinya sekarang ni ramai orang, banyak rumah yang menggunakan penyaman udara untuk menyejukkan rumah mereka disebabkan oleh suhu persekitaran yang semakin meningkat. Yang kedua, kejadian bencana seperti banjir kilat yang menjadi lebih kerap. Jadi banjir kilat maksudnya banjir yang berlaku secara tiba-tiba, disebabkan oleh hujan lebat yang berlaku secara tiba-tiba juga, dan berlaku dalam jangka masa yang boleh menyebabkan berlakunya banjir. Kenapa hujan banyak? Kenapa hujan kerap? Mungkin disebabkan bila suhu bumi meningkat, berlaku banyak sejatan pada air di permukaan bumi, dan ini yang menghasilkan awan yang seterusnya akan menghasilkan hujan. Yang ketiga, peningkatan paras laut disebabkan oleh pencairan ais di kutub utara atau kutub selatan. Kemudian kebuluran kerana kemerosotan hasil tanaman. Hasil tanaman di sini, tanaman boleh mati disebabkan oleh terlampau tinggi sinar ultra ungu yang boleh menyebabkan tumbuhan mengalami kerosakan, dan juga menyebabkan kawasan-kawasan pertanian menjadi kemarau disebabkan suhu yang terlampau tinggi. Okey, sini tengok pula fenomena hujan asid. Jadi hujan asid adalah hujan yang mengandungi lautan yang menghakis, di mana untuk hujan asid ini
disebabkan oleh beberapa gas lah. Yang pertama kita ada gas seperti nitrogen oksida dan juga gas sulfur dioksida, di mana gas ini terlarut dalam air hujan akan membentuk untuk nitrogen oksida dia akan membentuk asid nitrik, dan untuk sulfur dioksida dia akan membentuk asid sulfurik. Dan punca utama pembebasan gas tersebut adalah daripada aktiviti perindustrian dan fenomena semula jadi seperti letupan gunung berapi. Letupan gunung berapi juga akan membebaskan gas-gas yang boleh menghasilkan hujan asid. Jadi hujan asid membawa kesan-kesan negatif, antaranya menghakis dan melarutkan struktur bangunan, terutamanya yang dibuat daripada simen lah. Kemudian membunuh hidupan air dan seterusnya mengganggu siratan makanan. Sebab air bila banyak hujan asid ini, dia boleh menyebabkan pH nya berubah. Jadi pH yang berasid kebanyakannya tak sesuai lah untuk hidupan, termasuklah juga untuk tumbuhan akuatik yang boleh menyebabkan mereka mati. Kemudian menjejaskan kesuburan tanah kerana asid tadi boleh mengubah keasidan ataupun pH tanah. Kebanyakan tumbuhan suka pada pH neutral, jadi bila berasid tak sesuai untuk mereka dan boleh menyebabkan mereka mati. Lepas ini tengok pula 9.4.2 menjana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi geobencana. Okay, jadi yang pertama sekali kita kena faham geobencana ini tidak dapat dielakkan, dan manusia boleh menggunakan teknologi yang sedia ada untuk meramal dan meminimumkan tahap kemusnahan dan juga kehilangan nyawa tersebut. Contohnya kita ada satelit yang dibuat oleh manusia, di mana satelit ini boleh memainkan peranan sebagai pengesan jarak jauh, dan data mengenai perubahan cuaca dikumpulkan untuk menjalankan ramalan cuaca. Dan keadaan kawasan yang dilanda bencana alam juga boleh dipantau dari angkasa lepas dengan menggunakan kamera yang dipasang pada satelit tersebut. Kemudian kita ada alat dinamakan sebagai seismometer dan juga buoy tsunami, di mana untuk seismometer ini ianya digunakan untuk mengesan gelombang seismik supaya ahli seismologi dapat menganalisis dan memantau aktiviti seperti letupan gunung berapi dan juga gempa bumi. Yang kedua, buoy tsunami boleh digunakan untuk mengesan ombak tsunami yang berlaku, dan isyarat dan hasil analisis yang dibuat itu akan dihantarkan kepada sistem sepusat untuk menyebarkan amalan awal kepada orang awam melalui media massa. Selanjutnya kita tengok pula penyesuaian cara hidup untuk menghadapi geobencana ini. Yang pertama, struktur bangunan di kawasan gempa bumi diperkukuhkan dan dilindungi dengan struktur yang boleh menyerap gegaran. Jadi ini antara ciri-ciri yang ada pada bangunan-bangunan di kawasan yang biasa berlaku gempa bumi. Jadi orang awam di kawasan tersebut juga lebih peka dan berpengetahuan dalam menghadapi bencana alam melalui latihan dan juga pendidikan awam. Sini tengok pula 9.4.3 menyedari bahawa bencana alam mendatangkan kesan terhadap kehidupan manusia. Geobencana membawa kesan-kesan berikut pada manusia. Yang pertama, kecederaan dan kehilangan nyawa, kesan dia. Kemudian kerosakan dan kehilangan harta benda, gangguan emosi kerana kehilangan harta benda dan juga nyawa. Kemudian perebakan penyakit yang berjangkit kerana infrastruktur awam yang termusnah, mungkin disebabkan oleh bencana alam. Kita tidak ada bekalan air bersih dan sebagainya yang boleh menyebabkan tersebarnya penyakit. Kemudian yang kelima, menjejaskan kestabilan politik dan juga sosial. Yang keenam, kepupusan setengah spesies benda hidup mungkin berlaku, mungkin habitat mereka musnah disebabkan oleh geobencana inilah.
begitulah untuk subtopik 9.4 ini. Jadi kita akan jumpa lagi di 9.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.